Nenek tu mari daripada depan dia sambil merakak. Itu gini. Itu dia datang lagi. Dia datang. Aku bagi masa mu 3 hari. Kalau kau tak pulangkan balik barang yang mana kau ambil, aku nak nyawa. So semua ni dia akan takut ni. Nyawa siapa yang dia kena ambil ni? Ke nyawa Hassan seorang je ataupun ke nyawa member-member yang lain kena juga? Assalamualaikum para sahabat, edisi Malam Seram kembali bersama dengan pencerita seram Kelantan. Dan lagi harap Zainmu juga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kalau dengar suara ni macam apa? Macam remeh ni, memang betul lah remeh. Sehari 2 hari ni memang sakit sangat tekak tahu rakan sahabat. Seperti yang korang tengok dekat tajuk berkait tentang janda baik ni. Janda baik ni tempat apa sebenarnya? Dia bukan hidup janda tu tak lah. Dia salah sebuah tempat percutian di Pahang guys. Dulu masa first buka memang ramai orang pergi sana. Dia macam lebih kan, kalau hari minggu tu memang confirm boleh dikatakan full house. Resort semua tempat penuh. Tak, kalau nak pergi memang tak ada tempat lah guys. Dia boleh dikatakan salah sebuah tempat yang agak popular juga di Malaysia ni. Ramai yang pergi. Kedah, Selangor, Kelantan, Terengganu memang akan pergi dekat sana. Boleh dikatakan dulu rakan sebab tempat ni kalau hari minggu memang full family ataupun yang mana pun konvo-konvo apa semua ride memang akan pergi di sana. Sebab salah satu adalah dia ni pelbagai. Ada air terjun, ada sungai, ada resort. Dan kalau pergi sana tu boleh kata tak boring lah rakan sebab happy juga. Di sana pun akan ada kisah seram. Tempat yang bukan tempat kita sebenarnya di sana. Mesti akan ada tahu. Lagi-lagi berkait dengan kawasan hutan, semak samu ataupun air terjun. Akan ada bunyi dan juga hantu-hantu lain lah. Baik, pada kali ini 2 kisah seram yang mana dikongsikan. Ada satu cerita tu dia kongsi dekat dia punya Twitter. Cerita dah lama tahu. Apa katalah kita masuk ke cerita kita yang pertama dulu. Let's go. Cerita yang pertama ni dikongsikan oleh Hisham. Kita bagi saja nama dia Syam tahu. Sebelum ni dia pernah cerita kisah ni, tapi dululah, dan dia rasa dia nak ceritakan balik kisah ni rakan sahabat. Sebab dia ada kisah yang berkait dengan janda baik kan. Dia kata dia combinekan sekali, yang mana untuk subscriber baru tu yang mana tak lagi tengok, boleh tengok yang ni lah. Yang dulu dia rasa dia dah delete rasa dulu. Syam ni dia bagi tahu kisah ni bukan berlaku pada diri dia tahu, kepada member dia yang bernama Hassan. Dia ni dikatakan salah seorang student lah. Masa tu habis exam tahu. Habis exam ni dia ni berkumpul lah ramai-ramai di atas kursi, duduk kursi dan tanya, kita ni dah habis exam kan? Tak ada kau tempat-tempat yang menarik yang kita nak pergi bercuti? Tak kira lah mana-mana. Pergi Genting kau, kita boleh macam healing, relax station apa semua. Ramai juga tahu yang saja suruh pergi tempat sikit-sikit. Ramai dia kata, tak minat tempat ni. Alah, tempat ni tak jadi. Jadi Hassan ni pun dia sajalah satu tempat. Apa kata kita pergi tempat janda baik? Tempat ni ramai orang pergi. Dululah, masa dulu kan memang popular tempat ni. Dengar je janda baik, dia apa kata, okey, semua setujulah nak pergi dekat sana. Pada hujung minggu tu dia pun bertolak lah pergi ke janda baik. Sebuah kereta 5 orang tahu member dia. Dia cuma sebut nama Syam dan juga yang mengalami kisah seram tu nama dia Hassan tahu. Pergilah dia orang ni sebuah kereta tahu. Sampai saja dekat janda baik, dia ni bukan pergi tempat air terjun tahu. Tidak. Mungkin masa tu katanya tempat air terjun ni full, ramai orang yang pergi. Jadi dia pilihlah tempat sungai, kawasan air sungai, tempat gitulah. Dia pun apa lagi, tak bercakap apa-apa. Nampak jahit, blok mandi. Punyalah mandi, punya lama dalam pukul, juga dalam 2 jam lebih jugalah dia mandi tahu. Rasa puas dalam mandi. Apa lagi? Si Shan ni pun kata, dah lah kita balik lah. Aku dah tak larat lah ni. Sekejap lagi nak bawa kereta lagi, katanya dia. Padahal bukan dia punya bawa, member dia seorang lagi yang bawa. Jadi dia pun siap-siap baliklah ke rumah. Percutian dia orang ni, dia orang berkelah ni bukan sampai habis itu tahu. Benda ni adalah jadi sebuah kisah. Masa tu balik ke rumah, si Asam ni lah tidur tahu. Dalam dia punya tidur tu, dalam mimpi dia ni muncul tahu seorang nenek tua. Rambut dia ni panjang sobat, sampai ke lutut. Ada setengah yang kata sampai ke buku lali, ada setengah yang kata sampai ke lutut. Lebih kurang macam itulah. Tapi muka dia tak nampak. Dia tutup dia punya muka dia dan rambut tu panjang. Tapi yang confirm dia orang tua lah, nenek tua. Dalam dia punya mimpi tu,
dia suruh pulangkan balik apa yang dia ambil dekat masa dia pergi berkelah tadi dekat Janda Baik. Apa yang dicerita oleh Syam ni, masa tu Hasan ni dia bangun. First ni Hasan fikir mungkin mimpi yang biasa lah kot, tak ada apa-apa. Tapi bila benda ni dah semakin hari dia mimpi, esok dia mimpi, lusa dia mimpi benda yang sama tau. Tapi kali ni memang dia kena ambil serius dah. Mungkin terjadi apa-apa, tapi memang betul dia dah ambil benda tau. Selepas daripada mimpi tu, dan last sekali dia pun ambil keputusan untuk buat benda yang dia ambil tu. Pium, baling dekat salah sebuah tingkap bilik dia tahu. Dia fikir, okey, lepas pada aku buat benda ni, okey, benda ni dah settle kot. Sebenarnya tak rakan sahabat, nenek tua tu menjadi lebih marah tahu sebab dia buat benda tu. Mungkin benda tu kepunyaan dia. Lepas daripada tu, adalah satu hari tu rakan sahabat, dia ni duduk macam duduk meeting lah, duduk bersembang apa semua. Mungkin ada plan nak pergi ke tempat lain juga. Kau daripada situ, si Hasan ni tiba-tiba kena rasuk tahu. Tahu apa-apa, duduk bersembang seperti biasa, tiba-tiba kena rasuk. Jadi tinggal ataupun dia punya geng-geng dia ni kalut lah masa tu, duduk pergi Hasan ni. Tapi biasalah, orang yang kena rasuk ni, dia punya kekuatan dia bukan macam kekuatan kita. Boleh jadi 3 hingga 4 kali ganda lebih kuat daripada kita. Ya, dah 3 orang, ibarat 3-4 orang macam tu lah. Jadi duduk pegang. Hasan ni macam-macam lah. Orang dah pegang tu, pegang kepala, ada pegang tangan sebab dia kuat kan. Dan di sinilah suara Hasan ni dah berubah tahu, menjadi suara yang kita boleh kata nenek tua. Suara yang serok-serok gitulah. Dia kata suruh pulangkan balik barang apa yang dia ambil. Dia kata macam mana? Kau pulangkan balik barang apa yang kau ambil tu. Tak tunjuk ke siapa-siapa lah. Di sinilah dia pelik, barang apa yang kita ambil ni. Dia duduk bersama, aku tak tahu. Tanya ni, aku tak tahu, aku tak ambil apa-apa pun. Dia kata pulangkan balik barang apa yang kau ambil. Selepas daripada situ, nama seorang lagi member dia, Muiz ni pergilah azan dekat telinga dia. Bila selesai saja azab, dan nenek tua tu pun pergi dan dia pun kembali pulih seperti biasa. Sinilah dia tanya si Hasan ni, Hasan, cuba kau cerita sebenarnya apa benda yang kau ambil ni masa kau pergi bercuti ni. Pada awalnya Hasan ni tak ada bagi tahu apa-apa pun. Dia kata, aku tak ambil apa-apa pun. Kalau kau tak ambil apa-apa, benda ni tak akan jadi sebenarnya. Sampai kena rasuk apa semua ni, mungkin ada benda yang kau ambil. Sinilah rakan sahabat, dia cerita semuanya. Sebelum dia nak balik, ni cerita yang Hasan cerita lah. Sebelum nak balik, dia pergilah ke tepi pokok yang besar. Tak tahulah dia buat apa, dia duduk saja je. Di sinilah dia jumpa tahu satu benda. Dan bila dia ambil batu, comel sahabat, batu ni dia macam berkilat macam tu lah, menyebabkan rasa si Hasan ni tertarik nak ambil batu ni, bawa balik ke rumah. Jadi bawalah batu ni balik ke rumah tanpa sebab apa-apa, sebab batu je sebenarnya balik ke rumah. Habis tu batu ni kau letak kat mana? Member dia yang lain tanyalah, kata batu ni aku dah buang tahu. Aku ingatkan bila aku buang batu ni, benda ni dah okey. Apa aku tak tahu pula daripada mimpi aku sampai ke realiti dia ganggu aku. Jadi pada masa ni bukan dia seorang saja yang kalut tahu rakan sahabat. Member dia je lain memang takut jugalah. Yalah, takut terjadi apa-apa, itu je sebenarnya. Dan esokan hari dia pun carilah batu-batu ni. Banyak pula batu-batu ni. Dia pun carilah batu. Cari tak jumpa sebab dia punya batu ni kecil saja apa yang dia bagi tahu oleh Hasan. Hasan sendiri pun cari, dia kata dia baling dekat tingkap. Dan dia cari kawasan ni memang tak jumpa. Boleh dikatakan 2 hari tahu dia cari batu ni, tak jumpa-jumpa. Sampailah satu hari tu, dia dikatakan dalam pukul 4.30. Sekali lagi Hasan ni dia terkejut dengan kemunculan nenek tu mari. Nenek tu mari daripada depan dia sambil merakak gini. Sinilah dia kata, itu dia datang lagi. Dia bagi tahu dekat member dia yang lain. Member dia tak nampak, Hasan saja yang nampak. Sekali lagi nenek tu masuk ke dalam badan si Hasan ni rakan sahabat. Dan dia bagi tahu macam mana dekat dia punya member yang lain. Aku bagi masa mu 3 hari. Kalau kau tak pulangkan balik barang yang mana kau ambil, aku nak nyawa. Oi, takut guys bila sebut pasal nyawa ni. Dia ibarat macam pertukaran nyawa. Kau tak bagi batu, okey, aku ambil nyawa korang. Dia lebih kurang macam tu. Takutlah. So semua ni dia akan takut ni. Nyawa siapa yang dia kena ambil ni? Ke nyawa Hasan seorang je ataupun ke nyawa member-member yang lain kena juga? Timbullah persoalan macam tu kan. Dan selepas dibaca lah apa semua, dia macam nenek tu, dia tak buat dak lah ganggu apa-apa, dak lah. Dia macam dia cuma nak batu tu je sebenarnya. Dapat batu tu dia tak ganggu dah. Dia macam masuk dalam badan Hasan ni, dia nak batu. Sebabkan Hasan ni dah pergi ambil batu dia.
mungkin benda-benda yang bermakna lah untuk dia, dan carilah. Akhirnya jumpa, tahu rakan sahabat. Bila jumpa ni, dia ni masih lagi tak sedar hati, terfikir tentang urutan nenek tua dia tadi. Sebab apa? Dia nak nyawa tahu. Nak ataupun tidak, petang tu juga tahu. Dia pergi ke janda baik untuk letak kembali batu yang mana dia ambil. Pergilah sampai dekat sana pukul 7.30 malam tahu rakan sahabat. Bergegahlah Hasan yang mana ditugaskan, yang mana Hasan yang ambil batu ni, Hasan jugalah kena pulangkan balik batu yang mana dia ambil tahu. Sep, letak saja dekat pokok, sebelah pokok tu dia pun tinggal. Turun saja dekat bawah dan masuk dalam kereta, pum, tinggalkan kawasan janda baik ni rakan sahabat. Baru saja nak melepasi janda baik ni rakan sahabat, Hasan ni tengoklah ke belakang. Apa dia kata? Di belakang tu guys, macam-macam jenis makhluk ada yang melompat, terbang, yang merangkak, semua jenis rupa dia nampak masa tu. Tapi member dia yang lain tak nampak lah. Masa ni lah dia bagi tahu dekat Muiz ni, Muiz bawa kereta laju, Muiz bawa kereta cepat-cepat, Muiz. Kau takut member kan? Yang lain lagi lah takut sebab Syam ni dia ada sebelah dia tahu. Syam dia takut lah dengan Hasan saja nampak, member yang lain tak nampak. Bawa laju, tapi sahabat, kawasan berbukit, nak laju macam mana? Naik satu pak automatik masuk ke dalam gaung. Jadi nak ataupun tidak 40 ataupun 60 gitu je lah. Yang belakang kecoh je ni, duduk pom, ada yang terbang apa semua. Dan sinilah yang mana Hasan ni tiba-tiba yang kuat tadi, yang panggil yang kuat, yang menjerit yang kuat tu tiba-tiba dah jadi slow. Dan Hasan ni pun pesah. Melihat Hasan ni pesah, Syam ni tak tahu nak buat apa, jom pergi aja macam tu. Masa ni lah dekat sebelah dia. Sebelah dia ni nama dia Amin. Amin ni tiba-tiba jadi meracau tahu. Macam dia duduk cakap sorang diri, tapi dia orang tak dengar lah apa yang Amin cakap. Tak adalah Amin rasa nak keluar tingkat apa, nak buka pintu, nak sejum, tak ada. Dia macam meracau, bercakap sorang diri gitu je. Jadi dia orang ni dah takut tahu. Masa tu tak tahu nak buat apa. Takut punya pasal dengan fikir apa yang Hasan bagi tahu belakang tu ada orang kejar dia apa semua. Panjang perjalanan dia orang tu, Muiz ni dia baca je apa yang dia lepas daripada mulut dia, apa yang terlintas dia baca je semua rakan sahabat. Sampailah, tidak sampai lagi, lepas saja kawasan janda baik tu rakan sahabat, dia orang pun jumpalah satu, kita panggil apa, satu masjid ataupun surau macam itulah, rasanya surau dia bagi tahu, jumpa surau. Kebetulan masa tu jemaah ada, imam pun ada. Di situlah dia minta tolong, dan imam ni lah yang tolong tembuhkan dia balik dua orang itulah. Selepas daripada lebih kurang dalam pukul 10-11 gitu, lepas dia cerita apa semua kepada Iman, dia pun baliklah ke rumah. Nak masuk kereta, dan Iman dan juga penduduk yang lain bagi tahu, dia kata, korang kalau datang sini, tolong jaga etika dan jangan ambil apa-apa barang yang ada dekat sini. Lepas tu dia pun pergi saja rakan sahabat, melepasi masjid ataupun surau tu rakan sahabat. Cerita yang kedua ni rakan sahabat dikongsikan. Dia ni berkongsi dekat Twitter. Kita bagi saja nama dia Amin. Banyak sangat nama Amin ni. Kalau kita letak nama lain, takut ada part-part yang kita lupa kan, dia ambil nama lain pula kan, jadi semakin pening. Itu satu hal. Apa yang diceritakan oleh Amin ni, sekali lagi, kisah ni bukan terjadi pada diri dia. Banyak mana ni dua kisah yang mana bukan terjadi kepada yang bercerita tu, yang mencerita tu, terjadi kepada member-member dia lah. Katanya member dia ni nama dia ID, bukan nama sebenar jugalah. Amin dan juga ID, dua bukan nama sebenar. Dia orang ni 5 biji kereta pergi bercuti. Satu hari je, satu malam saja bercuti dekat janda baik. Kali ni dia duduk dekat resort. Dia bukan duduk dekat yang mana first cerita tadi, yang mana dia duduk dekat kawasan sungai. Pergilah bertolak lebih kurang dalam pukul 1:30 sampai dekat janda baik. Dia orang ni mungkinlah geng-geng belajar ataupun budak-budak kerja lah, lebih kurang macam tu lah. Sampai je, benda yang pertama, ada sebahagian yang pergi dekat air terjun, ada sebahagian yang pergi dekat chalet nak check in apa semua kan, pergi apa semua. Dan yang second, dia pun pergilah mandi. Dia ni pilihlah tempat-tempat yang air ni dalam lah sikit. Takkanlah nak mandi air pagar-pagar lutut, itu kalau budak-budak boleh lah. Dia ni takkan mandi tempat-tempat pagar lutut tahu. Pergilah mandi tempat yang atas sikit. Tengah mandi apa semua, dalam 1 jam dia pun masuk dalam chalet and tertidur tahu. Sampai ke malam. Rugilah betul dia tertidur kan. Punya pasal pergi bercuti lah. Mandi 1 jam je tertidur. Malam tu member dia yang mana ID ni, dia duduklah dekat luar tahu. Duduk relax sambil isap-isap rokok apa semua, tengok-tengok kawasan sekeliling. Tiba-tiba dia nampak ada salah seorang mandi
Tidak diberitahu pukul berapa masa tu, tapi dia nampak lah ada orang mandi tahu. Turun ke dalam sungai ke kawasan kita juga tu lah, turun and then dia mandi. Tapi yang silapnya masa ni adalah Aidil ni dia pergi tegur yang tengah mandi tu. Dia tegur macam mana guys? Dia kata, "Woi kan, mandi lagi ke ni? Dah pukul berapa ni?" Dia tegur macam tu. Jadi tidak ada sahutan. Member tu yang tengah mandi tu tak bersahut apa-apa. Jadi Aidil ni pun macam biasalah, tengok je, biasalah mandi kan. Tapi yang pelik lah, mandi lewat malam. Mungkin pagi macam tu lah kot. Esok kan dia orang pun bergegas nak balik, nak dijadikan cerita. Dia orang ni ada plan jugalah nak pergi dekat Genting. Adalah bercuti, bukan sekali dua tahu dapat cuti ni. Boleh cuti ni dia orang plan kemah-kemah pergi pula naik Genting. Di sinilah Aidil ni dia nampak ada seorang perempuan budak kecil yang duduk kawasan dia punya member dia lah, yang mana dia orang ni tengah ramai-ramai nak keluar, nak check out bilik apa semua. Dia nampak lah budak ni seorang. Budak ni berpakaian putih, duduk berdiri. Pada awalnya Aidil fikir anak orang lain lah, ramai-ramai kan. Time tu memang ramai dah yang dah nak balik, mungkin pagi macam tu lah kot. Masuklah ke dalam kereta, dia pun bertolak. Dalam perjalanan ni member dia Zakir, kita panggil Zakir ni, dia termuntah dalam kereta. Bila termuntah, dia punya aroma dia tu memang pedih lah rakan sahabat. Dia pun berhentilah dekat R&R masa ni. Bersih dia punya muntah tu dia punya aroma dia pun mulai macam bersih punya bersih. Jadi Aidil ni pun nampak lah budak yang tadi duduk di seat belakang kereta dia masa tu. Pakaian putih, duduk senyap, duduk berdiri macam tu saja. Jadi masa ni lah Aidil bagi tahu, "Weh budak, kau buat apa dekat sini? Dah keluar." Dia tak fikir apa-apa tahu. Kalau kita lah duduk tempat dia, bila kita nampak budak ni kita rasa pelik dah. Tapi Aidil ni orang yang tak percaya dengan benda-benda cerita hantu ni kan. Fikir mungkin budak yang tersalah duduk macam tu lah. Perjalanan dia orang tu rakan sahabat boleh dikatakan tertimpa 2-3 kisah seram. Masa ni lah salah seorang member dia yang terkena histeria. Jari-jari orang lelaki kena histeria ni, tapi kalau kena pedih lah rakan sahabat. Dikatakan dia punya plan disebabkan histeria ni lah, dia punya plan terpaksa balik ke rumah tahu. Tak jadi pergi ke Genting Highland. Nak dijadikan cerita, dia pun balik lah ke rumah rakan sahabat. Jadi Aidil ni pun masuklah ke dalam tandah. Dan masuk dalam tanah buat mutah tahu. Tak tahulah sebab apa mutah. Dan daripada tandah itu member dia ramai-ramai ni terdengar bunyi Aidil duduk halau budak. "Weh, kau keluarlah daripada bilik aku. Weh, kau keluarlah daripada tandas ni. Weh, kau keluar daripada tandas ni." Memang banyak kali. Dia orang ni pun pergilah ketuk-ketuk pintu dan Aidil keluar. Aidil ni dia jadi macam orang tak betul tahu rakan sahabat. Dia kusuk masa, dia kata dia ada terjumpa dengan budak lah. Nak ataupun tidak, dua orang dah kena histeria. Duduk situ, ustaz kawasan perumahan dekat dia ni, kawasan dekat rumah dia gitulah, mari and then tolong berubah, baca 2-3 ayat ni, and then boleh dikatakan kembali back to normal tahu. Bila kembali back to normal ni, member dia yang lain ni dah senyap dah takut tahu rakan sahabat. Yelah, member dia dua orang tiba-tiba kena histeria balik daripada janda baik. Apa yang jadi sebenarnya? Dan ustaz tu bagi tahulah, dia kata korang ni ada terpijak kubur Puteri Buniang. Yang nama Puteri Buniang tu nama dia Melo tahu. Dan Melo itulah yang ikut korang balik sampai ke rumah. Yang mana Aidil nampak tu, yang mana siapa yang kena histeria tadi tu, mungkin dia terkena histeria sebab nampak budak kecil dan follow dia balik sampai ke rumah. Sebab tu je guys. Tapi ada juga ustaz tu kata, kalau pergi dekat situ janganlah kita tegur apa-apa. Kalau kita duduk bercuti dekat mana-mana, tidak kira lah pulau ke mana-mana, kalau kita rasa macam benda yang kita nampak tu pelik sangat aja, lebih baik jangan tegur tahu. Kadang-kadang kita tak tahu apa musibah yang akan jadi pada diri kita. Begitu juga kalau kita pergi bercuti, duduk mana tempat air terjun, kalau boleh janganlah ambil apa-apa barang yang ada dekat situ tahu. Sebab tempat dia bukan tempat kita tahu. Kadang-kadang dia juga marah kita ada ambil barang dia. Kadang-kadang marah kalau kita buat sampah merata-rata. Lebih kurang macam itulah. Dua cerita pada kali ini insya-Allah lah dia akan memberikan kita sebuah pengajaran lah, pengajaran. Itu saja cerita yang nak share pada kali ini. Untuk yang mana masih lagi baru dalam channel Kira Omar, lagi perlukan sangat tahu untuk korang tekan butang like, subscribe dan juga share video ni kalau saya suka. Dan satulah ini minta, yang mana tengok video sampai habis, cuba saya komen titik pun dah kira okey, tak nak kira titik,
kira hadir lah. Tu pun dah okey. Syukurnya kita nampak lah siapa yang selalu ada. Adalah member 2-3 orang ni selalu bila dia upload video akan jadi orang yang terawal-awal gitulah. Baik sahabat, untuk segmen yang mana nak berkongsi cerita-cerita seram, saya boleh email kan. Dia letak dah bawah. Kalau ada rasa cerita, saya boleh email kan seperti biasa. Dan kita akan berjumpa di next video rakan sobat. Salah silap daripada diri, minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram.